Malam ni. Aku rasa kan aku berkenan lah dekat seorang tu. Laki mana? Mana Bukan laki lah. Tu perempuan tu. perempuan? Pina, tak boleh macam tu. Alah, kenapa? Sebab tu adalah pemahaman liberal. Sekular juga. Apa tu? Kepercayaan sekularisme dan liberalisme dianggap berbahaya kepada masyarakat kerana penentangan mereka terhadap ajaran Islam yang sebenar. Menganut fahaman ini boleh membawa individu jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Liberalisme adalah bentuk serangan ideologi yang paling menonjol dan berbahaya pada abad ini. Apabila disebut serangan minda atau al-Ghazwu al-Fikri dalam bahasa Arab, ia merujuk kepada serangan yang tidak berbentuk fizik tetapi mempunyai ciri-ciri yang sama seperti brainwash atau dengan kata lain mind control atau pembaharuan ideologi. Setiap ideologi mendakwa kuasa kebenaran dan cuba memujuk orang luar dengan cara yang berbeza. Memerhatikan serangan pemikiran ini, ternyata serangan itu bukanlah serangan fizikal seperti yang melibatkan pergerakan fizikal seperti penggunaan senjata atau kekerasan, sebaliknya serangan yang tidak kelihatan jelas. Seterusnya, sekularisme ditaktifkan sebagai idea bahawa perkara sekular seperti politik, pentadbiran dan undang-undang harus dipisahkan daripada perkara agama. Sekularisme juga boleh bermaksud pemahaman yang menggalakkan idea dan nilai sekular dalam ruang awam atau peribadi. Orang yang berpegang kepada kepercayaan ini dipanggil kumpulan sekular. Menurut Yusuf Qaradawi 1999, sekular dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan sebagai al-ladiniyah iaitu tanpa agama atau al-dunyamiyah iaitu keduniaan. Makna yang lebih khusus ialah sesuatu yang tidak berkaitan dengan agama atau perkara yang hubungannya dengan agama adalah berlawanan. Bagi orang sekular, tidak ada nanti iaitu hari akhirat maupun sana iaitu kehidupan ukhrawi atau sekurang-kurangnya tidak peduli. Menurut mereka, hanya alam fizikal inilah yang wujud dan justru menolak realiti metafizik. Korang nak tahu tak bila wujudnya pemikiran liberalisme dan sekularisme ni? Nak? Saya akan teruskan perbincangan ini tentang sejarah kemunculan sekularisme. Sekularisme telah muncul di Eropah bermula di Itali pada abad pertengahan Masihi. Abad ini adalah merupakan detik yang banyak membawa kepada perubahan terhadap perkembangan tamadun Eropah dalam pelbagai aspek seperti perubahan sikap terhadap nilai keagamaan masyarakat Eropah itu sendiri. Kemunculan sekularisme di saat berlakunya perubahan ke atas pembaharuan semula ini sememangnya telah diramalkan oleh beberapa ahli falsafah Eropah pada masa itu. Salah seorang daripada ahli falsafah sosiologi pada abad pertengahan iaitu Francis Auguste Comte telah meramalkan bahawa akan terjadinya suatu pencabaran ilmu dan keruntuhan agama. Oleh itu, para cendekiawan barat telah merasakan umat Kristian tidak akan dapat melarikan diri dari menghadapi krisis agama yang akan muncul kerana kesan sekularisme. Akhirnya, para ahli falsafah barat mendakwa bahawa sekularisme sememangnya telah ada dalam kepercayaan kitab Injil. Inilah yang merupakan titik pertama lahirnya sekularisme. Seterusnya, senarai gerakan liberalisme di Malaysia. Yang pertama adalah Gerakan Sisters in Islam untuk memperjuangkan hak wanita Islam. Organisasi ini telah dibentuk pada tahun 1988 dan telah didaftarkan secara rasmi sebagai sebuah badan bukan kerajaan pada tahun 1993 di bawah nama Sisters in Islam Forum Malaysia Berhad. Walaupun kewujudan kumpulan ini boleh dianggap lebih moden daripada National Council of Women's Organisation, namun begitu, ianya lebih berjaya menjadi sebuah gerakan yang paling popular di Malaysia. Walaupun begitu, perkara yang menjadikan Sisters in Islam sebagai sebuah gerakan Islam liberal ialah apabila gerakan ini mempersoalkan dan mentafsir dalil Al-Quran dan hadis mengikut kefahaman mereka. Di dalam laman sesawan Sisters in Islam, mereka telah mendakwa bahawa undang-undang Islam di Malaysia telah menafikan hak wanita Muslim di Malaysia kerana menurut dakwaan mereka, hukum Islam di Malaysia bercenderung melebihkan lelaki. Tambahan pula, terdapat banyak lagi kajian yang telah dibuat mengenai gerakan ini sebagai sebuah gerakan Islam liberal di Malaysia, sama ada dari sudut pertubuhan serta pemikiran. Perihal Sisters in Islam bagi memperjuangkan hak wanita adalah sesuatu yang baik. Namun demikian, Islam juga memberi pengiktirafan yang besar terhadap wanita.
Gerakan yang kedua pula adalah gerakan LGBT yang menuntut hak keadilan dalam bidang sosial dan ekonomi. Di negara Malaysia, tidak ada gerakan yang lebih spesifik terhadap LGBT. Namun demikian, gerakan-gerakan seperti Gerakan Interfaith Commission, Gerakan G25 dan Sister in Islam sangat melindungi hak-hak masyarakat yang mempunyai naluri songsang. Antara isu-isu yang dikaitkan oleh gerakan ideologi Islam liberal ini adalah penubuhan Gerakan Interfaith Commission untuk tujuan semua amalan agama yang dianuti oleh masyarakat di Malaysia dilayan sama rata yang membawa kepada ideologi pluralism. Yang kedua pula adalah membangkitkan isu murtad di mana mereka telah mempertikaikan bidang kuasa mahkamah syariah mengenai status agama seseorang serta isu penyalahgunaan konsep makasih syariah oleh gerakan G25 di mana isu yang dibangkitkan ini ialah bertujuan untuk kepuasan individu tertentu. Ina nak tahu tak macam mana nak menghindari pemikiran liberalism dan secularism ni? Mestilah nak Su. Seterusnya, berdasarkan faktor-faktor penyebaran liberalism dan juga secularism yang mempengaruhi trend pemikiran generasi muda yang kian menjadi normalisasi dalam masyarakat pada hari ini, terdapat beberapa langkah untuk mengatasi trend dan cara hidup liberal dan sekular dalam generasi muda. Langkah yang pertama ialah pihak Jabatan Agama Islam hendaklah menerbitkan secara berkala dan konsisten bahan-bahan yang memperkenalkan tentang idea-idea besar ulama silam dan juga moden tentang kesan terhadap cara hidup liberal dan sekular. Ini dapat dilaksanakan secara meluas jika pihak yang terlibat seperti Jabatan Agama setiap negeri memberi pendedahan dan meluaskan bahan-bahan petikan daripada ulama-ulama berkenaan permasalahan liberal dan sekular. Antara petikan yang boleh diambil dari Said Muhammad Naqib Al-Atas ialah secularism merupakan merujuk kepada ideologi yang mempengaruhi alam dan politik. Islam tidaklah sama dengan Kristian. Oleh itu, sekularisasi yang terjadi pada masyarakat Kristian di Barat tidaklah sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat Muslim. Hal yang demikian, Islam pada dasarnya menolak segala bentuk sekularisme yang dibawa. Ini boleh disebarkan dalam platform media sosial yang mudah diterima oleh golongan muda. Langkah ini dapat memastikan golongan muda tidak terjerumus dalam penyampaian liberal dan sekular oleh Barat yang dapat meruntuhkan akidah dan merosakkan akhlak generasi muda kini. Petikan dari surah Al-Imran, menurut mereka, semua agama adalah sama tarafnya. Ini ialah bercanggah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Al-Imran ayat 19. Seterusnya, langkah yang dapat diambil ialah menganjurkan seminar dan diskusi ilmu yang serius dalam membahaskan isu-isu penting seperti permasalahan liberal dan sekularisme. Pelbagai seminar yang boleh diadakan oleh pihak yang berwajib maupun organisasi luar. Penyampaian ini boleh dilaksanakan dalam platform virtual seperti Google Meet dan Zoom. Ini juga dapat memberi keselesaan penerima ilmu dan satu metod yang fleksibel jika ia dijalankan. Intipati program tersebut hendaklah memfokuskan tentang pengaruh liberalisme dan sekularisme yang menjadi duri dalam daging masyarakat, terutama golongan muda. Di samping itu, langkah yang boleh diambil ialah kolaborasi penyelidikan yang dilakukan bersama pusat, institusi maupun universiti dalam bidang sains dan agama secara holistik. Ini ialah langkah yang boleh diambil secara berpusat dan memerlukan kerjasama. Sebagai contoh, institusi pendidikan seperti Universiti Teknologi Mara boleh berkolaborasi bersama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang dapat menggabungkan penyelesaian isu berkaitan liberal dan sekular dari pandangan dan sudut pendidikan dan sains. Demikian ialah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengekang isu iaitu trend dan cara hidup liberalism dan sekularisme dalam golongan muda. Langkah-langkah ini dapat mempengaruhi sekurang-kurangnya 50% golongan muda untuk tidak terpengaruh dalam penyampaian Barat. Tanpa kita sedari, fahaman liberal dan sekularisme yang dibawa oleh Barat sudah sebati dalam masyarakat pada hari ini. Bila tahu tak apa kesan pemikiran liberalism dan juga sekularism? Tak tahu boleh terangkan? Boleh.
Ideologi liberalisme dan sekularisme menimbulkan banyak kesan negatif berbanding positif ke atas Islam, terutamanya dalam aspek akidah dan pemikiran. Kedua-dua ideologi ini adalah ibarat wabak yang menyerang saraf iman sehingga menumpukan keyakinan akidah seorang Muslim. Kesan ideologi liberalisme dan sekularisme ialah yang pertama, melemahkan keimanan dan menggoyahkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara masalah terbesar ialah keraguan masyarakat terhadap Rasulullah, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran serta pembalasan qada dan qadar menyebabkan keimanan umat Islam semakin rapuh dan terkeliru dengan pendapat aliran-aliran barat. Masyarakat Islam mula mempertikaikan hal-hal agama terutamanya yang berupa metafizik dan tidak logik pada pemikiran mereka seperti kewajipan menutup aurat, hal berkaitan solat, alam akhirat dan pembalasan kubur. Selain itu, pengasingan diri daripada kepentingan beragama menyebabkan kekosongan dalam diri dan jiwa dan kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Akibatnya, keruntuhan moral dan akhlak berleluasa dalam kalangan masyarakat serta gejala-gejala seperti dadah, arak, LGBT, bunuh diri berleluasa. Kesan daripada ideologi liberalisme dan sekularisme yang kedua adalah akan menyebabkan mereka mengubah Islam menjadi agama kepercayaan semata-mata. Pemikiran liberalisme boleh menjadi punca kandungan agama Islam yang meliputi pelbagai aspek kehidupan manusia dihapuskan. Hasilnya, Islam akan menjadi agama kepercayaan semata-mata. Fahaman ini menyebabkan hakikat agama tidak mempunyai apa-apa makna. Ini kerana ia hanya mementingkan pengakuan hati dan lidah semata-mata tentang syahadah, sedangkan ibadah meliputi pelbagai amalan zahir yang menjadi lambang ketundukan dan ketaatan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ibadah solat, zakat, puasa dan haji kesemuanya adalah ibadah zahir yang wajib dilakukan oleh setiap hamba bagi membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kesan ideologi liberalisme dan sekularisme yang ketiga ialah menghapuskan eksekutiviti kebenaran pada agama Islam dan meletakkan agama Islam seiring dengan kedudukan agama yang lain. Penghapusan agama itu sendiri disebabkan usaha menyeragamkan semua agama dan menolak pertindihan yang membabitkan perbezaan fahaman atau kepercayaan. Hal ini kerana ancaman ke atas hak asasi manusia, terutamanya hak untuk mengamalkan agama atau kepercayaan masing-masing. Selain itu, agama akan menjadi tidak lebih melainkan urusan peribadi masing-masing dan mustahil untuk dijadikan sebagai undang-undang syariah kerana ketika itu yang wujud hanyalah etika dan moral yang diakui bersama. Seterusnya, agama akan menjadi sesuatu yang boleh dipermain-mainkan. Setiap individu berhak untuk masuk atau keluar daripada agama sesuka hati. Akibatnya, hilang kesucian sebuah agama itu. Akhir sekali, kedua-dua ideologi ini adalah bercanggah dengan Islam dan boleh dilihat dari sudut hiburan. Misalnya, apabila menyambut tahun baru, banyak kegiatan hiburan dikunjungi oleh belia Islam yang menyertai pelbagai pesta, konsert besar-besaran, minum arak, pergaulan bebas dan perkara yang meruntuhkan akhlak. Malah, kegiatan ini telah mendapat liputan yang meluas dan disiarkan secara langsung. Ia menggambarkan budaya pemikiran sekularisme ini yang mementingkan keseronokan masa kini tanpa melihat kesan dari pelakon tersebut. Peniruan budaya popular barat yang dianggap moden dan maju seiring mendapat perhatian kerana umat Islam menganggap barat melambangkan kemewahan, status kemegahan dan seumpamanya. Oleh itu, golongan artis sering dipuja sama ada dia seorang penyanyi, pelakon, pengacara atau seumpama dengannya akan dijadikan idola dan diikuti termasuklah dari segi gaya hidup, cara pakaian, hobi dan sebagainya. Nak tahu tak, ada beberapa cadangan yang kita boleh lakukan untuk mengatasi pemikiran liberalisme dan sekularisme, iaitu dengan melaksanakan program yang berteraskan kerohanian dapat memberi impak yang positif serta mendalam bagi golongan sasaran iaitu golongan muda. Antara cadangan program adalah program dakwah di institusi pendidikan yang memfokuskan pendidikan di institusi pendidikan tinggi serta sekolah menengah kerana mereka perlu diberi kefahaman yang benar oleh golongan muda sejak dari bangku sekolah. Seterusnya, program virtual dakwah secara meluas. Virtual ini termasuk juga video pendek di media sosial supaya pendedahan akan lebih mudah tersebar. Pihak Jabatan Agama boleh mengadakan pertandingan secara virtual berkaitan dengan pemahaman liberalisme dan juga sekularisme dalam golongan muda supaya mereka tertarik untuk tahu tentang kesan dan cara untuk menghindari diri mereka dari terjerumus dalam kefahaman liberal dan sekularisme. Cadangan yang kedua ialah pemantapan ilmu dalam sistem pendidikan. Ia dapat dilaksanakan dengan memperbaiki sistem pendidikan dualisme agar tidak mengasingkan agama dengan akademik supaya mampu membendung permasalahan akidah. Kejahilan masyarakat terhadap Islam dapat diatasi apabila sistem pendidikan dualisme ini diganti dengan pendidikan yang lebih berteraskan kepada falsafah pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam di peringkat sekolah maupun universiti perlu dikaji semula agar seiring dengan keperluan semasa. Ini termasuk usaha memantapkan silibus pendidikan Islam seperti memperkenalkan
menggunakan tajuk Islam liberal, tauhid dan modernisme dan sebagainya. Hal yang demikian adalah memastikan para pelajar dapat dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang mencukupi untuk berdepan dengan cabaran semasa seperti isu liberalisme ini. Cadangan yang ketiga ialah permekasaan penguatkuasa undang-undang terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak-pihak yang berwajib seperti JAKIM, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah dan sebagainya perlu memainkan peranan yang penting dalam memperkasa pemantauan dan penguatkuasa undang-undang dalam menepis cabaran liberalisme sesuai dengan peruntukan perlembagaan yang menetapkan Islam sebagai agama persekutuan. Tindakan yang terancang dan sistematik perlu dilaksanakan secara bersepadu dan menyeluruh seperti mengeluarkan fatwa mengharamkan liberalisme di Malaysia. Selain itu, pihak berkuasa juga perlulah tegas dalam membantas mana-mana individu, pertubuhan, institusi yang dapati mengamalkan fahaman liberalisme dan sekularisme agama yang bertentangan dengan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagai contoh, Jawatan Kuasa Fatwa Selangor yang bersidang pada 17 Julai 2014 telah mengharamkan kumpulan Sister in Islam yang didapati menyeleweng dari ajaran Islam. Kesimpulannya adalah membimbangkan bahawa idea barat menimbulkan masalah kepada umat Islam khususnya golongan muda. Ini adalah isu besar kerana golongan muda sememangnya penting untuk masa depan negara. Penduduk di negara Islam terpengaruh dengan idea barat setelah negara barat tidak lagi memerintah negara Islam. Hal ini telah menimbulkan fahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti kepercayaan bahawa cara hidup Islam itu tidak penting. Sesetengah anak muda Islam mula berfikiran berbeza tentang Islam daripada yang diajar. Mereka percaya kepada idea seperti liberalism dan sekularisme yang boleh mengubah kepercayaan mereka. Di Malaysia, beberapa anak muda Islam memperjuangkan kesaksamaan untuk semua agama dan lain-lain yang boleh menjadikan Islam tidak relevan. Ini mungkin menyebabkan sebilangan umat Islam meninggalkan akidah mereka yang tidak baik untuk masyarakat Islam Malaysia. Ada yang percaya bahawa Islam tidak seharusnya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara Malaysia ditadbir. Mereka mahu Malaysia menjadi sebuah negara di mana rakyat boleh membuat keputusan sendiri tanpa terbebani oleh peraturan Islam. Mereka tidak mahu Islam menjadi satu-satunya agama yang dianggap oleh orang ramai. Jom Pina kita pergi masjid bertaubat. Kita kan janji nak pergi syurga sama-sama. Jom. Pasir-pasir di padang tandus.